Pertamanya saya nak menyokong Syur Yang Berhormat Setiabangsa supaya MRT 3 dibina. Sebab itu memang perancangan kerajaan BN dulu. Tuan Yang Bertua, dalam menyediakan sebuah bajet, andaian yang boleh diyakini oleh pasaran domestik dan antarabangsa adalah antara perkara paling penting apabila merangka sesebuah belanjawan. Dan untuk Malaysia, dua andaian yang paling asas ialah harga minyak dunia dan kadar pertumbuhan KDNK. Jika andaian kita jauh dari realiti, maka bajet kita akan lari. Hutang negara akan naik dengan lagi tinggi dan perbelanjaan serta rancangan kerajaan akan terjejas. Dan kita perlu menjual aset negara secara lambat atau menjarah dari Petronas sehingga penarafan kredit Petronas jatuh lagi seperti apa yang berlaku pada bulan Jun tahun ini untuk menimbus defisit yang lebih tinggi akibat hasil negara terjejas kerana andaian yang salah. Saya ucapkan tahniah pada kerajaan PH kerana akhirnya mereka menggunakan andaian harga minyak yang betul tahun ini pada harga $62 Amerika satu tong, walaupun harga pasaran ketika ini masih di bawah $60 Amerika. Yang Berhormat Pekan Jelutong minta laluan. Ini kerana bawah nanti dulu. Saya banyak nak cakap ni. Ya. Ini jauh. Nanti bagi ya. Baru mukadimah saja Jelutong, sabar. Boleh ya? Sila. Ini Jelutong jauh cukup lah berbeza. Jelutong, bagilah chance kejap. Duduklah, jangan ganggu saya. Saya tak ganggu, saya tanya soalan je. Awak masyhur pada orang yang ganggu Dewan sepanjang masa. Bukan dah ganggu, dah tanya Ini soalan. jauh Berhormat Pekan. berbeza. Nanti tanya masa Okeylah, tompak. saya nak bagi ucapan ni, serius ni. Saya pun serius. Saya jauh berbeza. Dua-dua belah pihak pun serius, tapi ini sekarang laluan Ini jauh Yang Berhormat berbeza Pekan. dari andaian harga $72 Amerika satu tong yang saya nasihat tahun lepas semasa membahas bajet 2019 dalam Dewan Yang Mulia ini adalah terlalu tinggi. Akhirnya, kita terbukti kerana harga minyak dunia untuk tahun 2019 adalah purata $62 Amerika satu tong sahaja. Malangnya tahun ini, kerajaan PH telah melakukan kesilapan yang sama dengan membuat andaian pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 pada kadar 4.8%. Rata-rata penganalisis ekonomi, syarikat penarafan kredit antarabangsa, Bank Dunia dan IMF memberi unjuran yang lebih rendah, yakni pada purata 4.3%. Tiada mana-mana pihak lain yang menyatakan bahawa kadar pertumbuhan tahun depan lebih tinggi pada tahun ini. Hanya kerajaan PH satu-satunya sahaja yang menyatakan sedemikian. Patutkah kerajaan menggunakan kadar 4.8%? Adakah defisit negara akan menjadi lebih jauh berbanding apa yang diunjurkan untuk tahun depan, iaitu 3.2%? Jika andaian ini salah lagi dan hasil kerajaan terjejas. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang defisit negara, bajet 2020 pula. Tahun lepas, kerajaan PH memberi panduan bahawa defisit tahun 2020 adalah 3%, tetapi sasaran awal ini telah terjejas menjadi 3.2%. Perlu ingat bahawa setelah kerajaan BN menaikkan defisit negara dan meminjam pada tahun 2009 untuk menyelamatkan ekonomi negara dari krisis ekonomi dunia dengan izin The Great Global Recession, kita telah mengaturkan rancangan untuk mengurangkan bajet defisit sehingga kita mensasarkan bajet seimbang atau balance budget pada tahun 2020. Dengan melaksanakan langkah-langkah fiskal yang berdisiplin dan berhemah, defisit negara turun 8 tahun berturut-turut sehingga PH mengambil alih kerajaan pada PRU 14. Selepas itu, kerajaan PH menaikkan pula defisit negara. Di bawah rancangan BN, defisit untuk tahun 2018 adalah 2.8%. Tahun 2019, 2%. Tahun 2020, 0.6%. Boleh minta penjelasan? Tetapi kini menjadi 3.7%, 3.4% dan 3.2% masing-masing. Ya. Nampak gayanya
defisit negara akan tetap tinggi Minta penjelasan. di bawah PH. Minta penjelasan. Saya nak habiskan ucapan. Pekan beri Masa- minta Kurangkan bagi defisit, peluang oleh penjelasan. itu- Tapi hutang diletakkan Ya. di tempat lain. Ya. Adakah itu Betul ke? Saya nak bagi rasionalisasi? ucapan ni. Ikut Kan bagi peraturan. bagi peluang penjelasan. Oleh itu, Kalau minta boleh. di mana rancangan Ramai minta PH jalan. Hutang SRC Dia tak SRC bagi. boleh Dia tak bagi. beri Saya pandangan. mohon pekan tak bagi. Akan ku ganggu orang kamu kalau kamu buat macam ni. Alian Muhammad, sukacita saya Pekan ingatkan cabar saya kepada di luar, Lutong pekan sila cabar duduk. saya di luar kan. Saya cabar sekarang dalam dewan. Alian Muhammad, sukacita saya ingatkan kepada Peraturan Mesyuarat Perkara 371B. Siapa-siapa saja, saya tidak merujuk kepada siapa apabila dia berucap, kecuali beliau ingin duduk dan beralah dan memberikan laluan. Jika tidak, kita berikan hormat. Dan Alian Muhammad, ini berlaku kepada dua-dua belah pihak. Sekarang pekan berucap, jika dia nak bagi, bagi. Dia tak nak bagi, pekan sila teruskan. Tuan Speaker, saya nak bangkitkan isu ni. Pekan bahasa Melayu ke? Pekan telah selalu mencabar saya tentang isu-isu. Saya nak tanya dengan dia berkenaan isu 1MDB di dewan ini. Kat luar lah. Point taken. Okey, Syarat Yang Berhormat, duduk. sila, Yang Berhormat tekan, sila teruskan. Masa tinggal 13 minit. Sila. Taktik kotor lah Haji Lutong, taktik kotor. Sila. Oleh itu, di manakah rancangan PH untuk mengurangkan hutang negara? Pada tahun 2018, defisit kerajaan ialah 54.2 bilion ringgit. Tahun 2019 ini diunjur pada 52.4 bilion dan defisit 3.2%. Untuk tahun depan bersamaan dengan defisit 52.5 bilion. Ini bermaksud hutang negara akan naik menjadi 850 bilion tahun depan dan jika defisit kerajaan PH diteruskan untuk 3 tahun lagi iaitu pada kadar lebih 50 bilion setiap tahun, maka hutang langsung negara akan benar-benar mencapai misi PH untuk mencecah 1 trilion pada tahun 2023. Minta penjelasan pekan. Iaitu habisnya penggal pentadbiran PH. Minta penjelasan. Pekan saya minta penjelasan. Boleh Tentang bagi hutang Bandar negara. Ya, Bukan pekan tak hanya bagi. Siapa yang lebih negara hutang? tak BN baik. ke PH? Bandar Kuching nak minta penjelasan. Kau bagi tak penjelasan. bagi jalan. Kalau berani bagi penjelasan, saya cabar pekan. Tak boleh. Kalau percaya sangat pada Pelan Barisan Nasional, Alian Muhammad, berilah Siapa penjelasan. yang menjual negara? Mana betul? Siapa yang menyebabkan negara hampir-hampir muflis? ya. Bandar Kuching, Jelutong saya jemput duduk. Pekan sila teruskan. Malah bukan hanya hutang negara naik, tetapi nisbah hutang juga naik dari 48.7% pada suku pertama tahun 2018 sebelum PRU 14 dan pada bulan Julai lalu sudah naik ke 52.7% dan unjuran akan naik lagi tahun depan kerana defisit yang tinggi. Perlu diingat bahawa kerajaan meletakkan had 55% untuk nisbah hutang ini dan kerajaan tidak akan dibenarkan untuk meminjam jika had ini tercecah. Ini menunjukkan ruang untuk kerajaan melakukan pakej rangsangan ekonomi jika negara dilanda krisis ekonomi adalah sangat terhad. Itulah kebimbangan saya jika defisit negara tidak turun. Tambah lagi, saya Tuan Speaker, tengok saya ingin bajet bangkitkan ini- isu peraturan. Peraturan mana? Nanti. Alian Muhammad, peraturan mesyuarat mana yang dirujuk? Sila. Peraturan 30 Pasir Salak. Sabah. 36 12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan. Yang berhormat pekan telah sebut Jelutong aja keliru ya. bahawa Alian Muhammad, kita dengar dulu sekarang ada peraturan mesyuarat. Saya akan berlaku adil kepada dua-dua belah pihak. Nyatakan manakah kenyataan yang mengelirukan dewan. Sila. bahawa hutang kerajaan PH ini naik di luar negara, walhal apa yang berlaku adalah semasa Barisan Nasional. Hutang 1MDB adalah hutang semasa Barisan Nasional. Jangan mengelirukan dewan. Yang kita warisi dahulu. Hutang YMDB 32 bilion. Arau, ini bukan laluan arau. Pekan dah jawab. Okey, ini
Ini adalah pandangan yang berhormat dan saya rasa ini bukanlah kenyataan yang mengelilukan Dewan, tapi pandangan yang berhormat pekan. Tapi kita boleh bahas. Boleh tidak bersetuju, tapi dia tidak mengelilukan dia. Sila yang berhormat. Sila. Teruskan ucapan saya sebab saya pertahankan fakta ini. Sila pekan. Taman pula saya tengok bajet ini tidak mempunyai impak yang besar untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tahun depan. Jumlah pembelanjaan kerajaan untuk tahun depan juga berkurangan dan ini bermaksud keupayaan kerajaan untuk mendukung ekonomi kita akan berkurangan tahun hadapan. Ianya ketika ekspor dan perdagangan antarabangsa kita semakin menurun. Umpamanya prestasi import barangan perantaraan, intermediate goods, yang merupakan barangan input bagi ekspor bulan-bulan mendatang telah menurun, iaitu pada Jun menurun 2.5%, Julai menurun 3.4% dan Ogos menjunam sebanyak 13.9%. Prestasi import barangan modal ataupun capital goods yang menggambarkan pelaburan semasa juga telah jatuh. Pada bulan Jun menurun 23.6%, Julai jatuh 13.9% dan Ogos menjunam sebanyak 31%. Prestasi import barangan penggunaan yang merupakan penunjuk kepada daya beli dan keyakinan pengguna juga jatuh. Pada bulan Jun menurun 5.4%, Julai jatuh 5% dan Ogos menjunam sebanyak 31%. Tambahan pula, bajet ini tidak ada pemotongan cukai dan bantuan pada rakyat juga tidak naik. Sekiranya kita ada GST, corporate tax dan personal income tax akan dikurangkan seperti tahun 2015. Minta penjelasan Muhammad. Saya nak beritahu, tak ada masa. Sebab kerajaan terpaksa bayar hutang 1MDB. Sebab itu tak ada insentif ya Muhammad. Bahas. Kerajaan terpaksa bayar hutang 1MDB. Nenek. Saya tak izinkan. Aset 1MDB pun banyak. Gaya Muhammad, Jelutong sukacita saya ingatkan. Kita terus ya. Jangan lagi kita ulangi, pekan sila teruskan. Yang lain semua Arah Hilutong Hutang keluar. 31, aset 43, 1MDB. Memang sebab kita bayar hutang, tak boleh beri insentif. Halau dia masuk, tak boleh beri. Ya, sabar. Sila pekan. Speaker, halau Hilutong speaker. Rancangan kerajaan BN, Tuan Yang Bertua. Jangan memutarbelikkan fakta pekan. Jelutong, pengingatan terakhir, sila pekan. Perancangan kerajaan BN adalah untuk mengurangkan kadar corporate tax yang kini berada pada 24%. Inilah kerana negara sekitar sudah mengurangkan corporate tax. Singapura kadar 17% dah lama. Vietnam 20% dan Indonesia dijangka akan mengimbangi cukai corporate sama dengan Singapura dalam masa beberapa tahun akan datang. Malah Amerika Syarikat juga telah menurunkan corporate tax mereka kepada 21% pada tahun lepas daripada 35%. Ini akan menjadi Malaysia tidak kompetitif pada pelabur. Seperkara lagi, bajet ini tiada langsung pengurangan cukai peribadi untuk golongan M40. Golongan ini seperti tidak dihiraukan, tidak ada apa-apa untuk mereka dalam bajet ini dan bajet tahun lepas. BRIM ataupun BSH. Sekarang tetap sama pada tahun lepas. Malah BRIM orang bujang sekarang hanya untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas dengan pendapatan kurang dari 2,000 sebulan. BN nak bagi 600 dan 21 tahun ke atas. PH nak bagi hanya 300. Itu pun kena jadi bujang telajak baru dapat. Maknanya, Tuan Yang Dipertua, wang tak sampai ke poket rakyat. Malah kenaikan harga petrol tahun depan, harga air, cukai pintu, cukai digital tahun depan akan menjejaskan daya pembeli rakyat. Pasaran saham kita sudah jatuh 350 mata dari hampir 1,900 mata sebelum PRU14. Akibat ini nilai sebanyak 300 bilion telah lesap dari Malaysia. Kita paling corot dalam dunia, jauh di belakang negara-negara jiran. Malah pasaran
Saham negara-negara seperti Zimbabwe dan Venezuela pun lebih baik dari Malaysia pada tahun 2019. Dividen yang paling rendah dalam sejarah seperti hibah 1.25%, LTAT 2%, ASB bakal kita dengar dan sebagainya akibat pasaran saham paling corot dalam dunia juga memberi impak pada pendapatan rakyat untuk tahun hadapan. Jika rakyat tak ada wang dalam poket, mereka tidak akan belanja. Pada ketika kerajaan kurang belanja, bantuan tidak naik, dividen rendah akibat pasaran saham paling corot, kos yang naik serta perdagangan antarabangsa yang terus menurun, adakah andaian kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 4.8% boleh dicapai? Dan jika 4.8% tidak tercapai dan menyebabkan hasil kerajaan terjejas, adakah kerajaan akan jual lebih banyak aset negara secara lambat untuk menampung defisit? Tuan Yang Bertuah, lebih kurang 40 bilion aset telah dijual. Apakah logik kita, Tuan Yang Bertuah, untuk menjual aset khazanah yang katakanlah memberi pulangan 15%, kenaikan nilai setiap tahun sejak 2008 untuk membayar hutang pada kadar 3.5%. Analoginya, Tuan Yang Bertuah, kalau kita ada sebuah rumah, katalah kita sewa rumah itu beri pulangan 15% setahun. Tapi kita jual rumah itu untuk bayar hutang pada kadar 3.5%. Apa logiknya? Harta dah lepas pada tangan kita. Tapi soalnya, apakah anak-anak, cucu-cucu kita akan makan pada hari mendatang nanti? Bila aset negara yang beri pulang yang baik ini tidak lagi pada masa depan, di manakah kerajaan akan dapat hasil untuk meminjam tanpa meminjam dengan lebih banyak lagi? Tuan Yang Bertuah, jika masalah ialah cukai SST tidak cekap dan menyebabkan ekonomi gelap atau black economy terlepas dari dicukai, carilah cara untuk menambah baik SST tetapi yang lebih tepat bertukar balik kepada GST. Saya juga nampak, Tuan Yang Bertuah, belanjawan di bawah PH ini telah menjadi seperti pentas ceramah politik bila Bagan mengeluarkan angka 2.7 bilion untuk bayar hutang 1MDB dan SRC untuk tahun ini. Tetapi dalam ucapan bajet yang sama pula, dia mengesahkan bahawa projek Bandar Malaysia milik 1MDB diteruskan, tetapi perolehan dari projek ini hanya diumum kelak. Kenapa tak sebut kerajaan PH telah jual sebahagian dari projek ini untuk harga 7.41 bilion pada bulan April pula? Kos hutang Bagan nak umum, tetapi hasil perolehan dari hasil pembangunan dari 1MDB tidak mahu disebut pula. Fakta bahawa nilai pembangunan projek Bandar Malaysia sebanyak 140 bilion dan TRX 40 bilion yang Bagan sendiri pernah sebut adalah antara aset paling baik dalam negara, dia malu nak sebut pula. Selepas itu, dia pula mengeluarkan angka 150 bilion yang kononnya BN telah curi. Apakah yang ada dalam angka 150 bilion? Kenapa hutang 1MDB 32 bilion dengan aset-aset amat berharga ini tiba-tiba menjadi 150 bilion pula? Walaupun Bagan pernah terbukti telah mengelirukan Dewan dengan ucapan bahawa wang GST sebanyak 19.2 bilion telah dirompak oleh BN, saya ingin memberi dia benefit of the doubt. Jika benar-benar 150 bilion telah dicuri BN, kerajaan PH perlu melaksanakan PAC untuk menyiasat kebenaran tuduhan Bagan ini. Oleh itu, saya mencadangkan PAC diarahkan untuk menyiasat kononnya rompakan 150 bilion ini serta-merta. Dan jika tidak, maka Bagan perlu diambil tindakan dan berhenti menjadikan ucapan belanjawan tahunan seperti pentas politik. Tuan Yang Bertuah, pada kesimpulannya, janganlah melihat bajet ini sebagai peluang untuk memulihkan sokongan rakyat yang telah menjunam untuk kerajaan PH ini. Setiap bajet perlu menyelesaikan masalah ketika ini, tetapi jangan sehingga mengorbankan masa depan rakyat dan negara. Janganlah jual semua aset yang memberi pulangan jangka masa panjang sampai bersih licin. Janganlah tinggalkan hutang negara dengan begitu pantas sekali berbanding masa BN. Janganlah tinggalkan beban yang tidak boleh diselesaikan oleh kerajaan masa hadapan. Janganlah mengamalkan dasar-dasar populis yang tidak menguntungkan rakyat dan negara. Terima kasih.